Okey geng, so hari ni kita akan tengok cordless router barang ni saya dapat daripada Banggood. Kalau nak tengok dan beraksi, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan review lagi satu tools daripada banggood.com, iaitu brushless cordless palm router. So router ni adalah salah satu daripada tools yang paling versatile yang para tukang boleh ada. Kalau ada benda ni, kita boleh buat macam-macam lagi, terutama sekali bahagian kemasan kemasan, ataupun kalau kita nak potong slot pada kita punya papan kerja ke apa semua tu, kita boleh gunakan router ni. Tapi perlu diingatkan palm router ni bukannya untuk kerja yang berat. Jadi kalau katakanlah kita nak buat slot tu, kita kena ambil, kita kena makan sikit-sikit lah. Kita boleh naikkan tahap kekemasan produk kita menggunakan router ni. Selalunya bila pakai corded punya router, saya selalu jadi malas bila nak cari plug extension ke apa untuk digunakan dengan saya punya router lah. So tu sebab saya beli yang cordless punya kali ni, dan saya akan review lah. Kita tengok apa function dia, macam mana performance dia, dan macam mana feel dia lah. So untuk spesifikasi dia, so ini adalah palm router, cordless, brushless, suku inci punya collet ataupun 6.35. Jadi dia boleh pakai 6.35 mm punya bit. Dia claim punya RPM dia 30,000 30,000 RPM. Kita tengoklah nanti betul ke tak 30,000 RPM. Dia punya build dia quite simple. So dia punya barang ni quite simple. Dia hanya ada on off button je. So dia tak ada speed control. So dia tak ada speed control. So dia hanya boleh on dan off. Routernya pun cukup ringan. Jadi memang mobile. So daripada segi dia punya material, dia punya atas ni macam plastik ataupun nylon. Dia punya casing dia, casing cover dia semua. Switchnya just switch bodoh macam ni je lah. Tak ada safety 2 button switch ke apa semua tu, tak ada. Dia punya router base dia pakai yang plastiknya je, macam ni. Jadi yang generiknya je lah. Dan ini agak ketat kalau nak keluarkan. So maknanya bila kita nak adjust nanti kan, agak susah lah kita nak adjust betul-betul fine tune dia punya tu. So hanya base biasa saja. Body dia aluminium. Aluminium memang tegap jugalah. Sini memang tegap juga. So dia punya collet dia dalam ni, dia datang sekali dengan aksesori dia. So aksesori yang normal lah. So untuk aksesori dia, kita ada dia punya edge guide dia, bracket untuk edge guide, dan dia punya spanner lah. Ni screw dan wing nut untuk dia punya edge guide. So very basic. Dia package dia pun datang dalam kotak je macam tu. Tak ada apa-apa special sangat, macam kotak kasut je. Tapi yang benda paling penting ialah benda ni lah. So kita akan check lah benda ni. Dia pakai Makita style punya bateri. Saya beli benda ni solo sebabkan saya dah ada banyak dah Makita punya bateri. Kita boleh test lah macam mana performance dia. Ok, so ni saya pakai bateri yang daripada Top Shack hari tu yang saya ada review. So kita akan try pakai bateri ni. Bateri ni adalah Makita style bateri. Jadi sama macam Bossman hijau punya bateri, Top Shack pun sama. Dia pakai Makita style bateri. Jadi untuk bateri ni, dia masuk ngam boleh lock. Ok, semua benda ok. So kita try on. Okay, rasa macam sedap. Dia balance. Dia tak berapa bergegar. Saya try letak atas ni dan on kan, kita try tengok macam mana gegaran dia.
Jadi pada saya ini sangatlah acceptable. Kita tak adalah tangan kita rasa sakit bila kita mengendalikan router ni. Dia tak ada rasa bergegar sangat memang balance So kalau kita pakai dengan bateri original Makita so ni saya ada yang 5Ah punya original bateri. Jadi saya dah try dah tadi, memang ketat so apa dia punya nak masuk dengan nak keluar dia sangat ketat sampai saya rasa macam kena ketuk pula dia punya ni. Jadi dah masuk sikit ni pun dah rasa macam ketat Jadi kalau nak pakai bateri Makita ni rasanya kita kena kikis sikit dia punya tepi dia supaya nanti lagi senang keluar dan masuk So kemungkinan besar saya akan kikis sikit lah dia punya tepi-tepi ni untuk pakai bateri Makita ni, sebab bateri Makita ni dah memang tahu lebih berkualiti Okay, so belum masuk habis lagi, tapi kita try on. Okay, boleh so memang boleh pakai bateri Makita. So jom kita tengok berapa RPM dia ni. Ok, untuk test ni saya akan pakai bateri original Makita 5Ah. So bateri dah full, so kita akan test dia punya RPM Ok, so dia tak sampai 30,000 RPM, hanya 24,000. Ok, saya nak try je kalau kita pakai bateri Top Shark tu So nak keluarkan dia sikit punya payah So kalau Top Shark ni dia senang je masuk. So kita try tengok RPM berapa kalau Top Shark ni, pakai bateri Top Shark Ok, so dapat lagi tinggi 24,633. Tapi boleh katakan kalau dalam beza dalam 200 RPM tu tak ada perbezaan lah. Satu benda lagi yang saya nak test daripada segi dia punya safety sebabkan palm router ni dia hanya ada button on off saja So dia ada button on off saja, dia tak ada apa-apa lain, tak ada safety lain macam 2 stage punya switch ke apa, tak ada. Jadi saya nak check kalau katakanlah kita tanggalkan bateri dan benda ni switch on. So bila switch on kita tengok sama ada dia akan function tak bila kita masukkan bateri. Ok, so switch ni masih on tapi dia tak berjalan So kalau kita off kan dia, kita on balik. Ok, so itu ada satu safety dekat situ supaya kalau macam katakanlah dia ter-on, takut macam grinder grinder kalau kita tengah on dan kita cucuk dia punya plug tu memang melompat lah nanti. So yang ni ada safety tu ok, so sekarang kita try masukkan bit ok, untuk bit ni saya pakai yang 6.35mm suku inci punya bit. So ini adalah daripada brand Tide Away. Ok jugalah saya pakai benda ni, boleh bertahan lama, bearing dia pun ok. So kita try masuk kat sini. Ok, untuk spana kecil dia ni tak berapa muat masuk dekat yang belah bawah ni. Jadi kena grind sikit dia punya spana ni ataupun pakai yang lain punya lah. So saya dah memang ada spana lain untuk router, memang semuanya sama je size dia, so saya akan pakai yang spana lain lah. Boleh yang ni yang lainnya daripada router saya yang lain.
kita try. Okay, dia balance Okay, so untuk test ni saya akan pakai slot bit slot bit ni 16mm. So saya akan makan 6mm ketebalan kita try tengok kalau benda ni sanggup ke tak So atas treated pine. Okay, boleh tak ada masalah. So slot dia bersih slot dia bersih. Maknanya RPM dia cukup So ni kedalaman 6mm lah. So itu pun sebenarnya pada saya dah dalam sangat dah tu. Mata bit ni pun daripada yang set murah tu punya jadi tak berapa tajam. Tapi itu pun mesin ni boleh bawa Okay, so ni saya ambil yang 45 degrees punya size 32mm. Kita adjust semaksimum mungkin lah untuk bit dia. Okay, so bateri, jom kita try. Okay, tak ada masalah So daripada first pass je dah okay dia dah boleh makan dah ni So boleh nampak dia ada bump sikit pasal ni ada knot kat sini yang lain semua di chain bersih. Okay, memang cukup kuasa dia Okay gang, so tadi kita dah test dia punya router punya capability. Nampak gayanya untuk kerja-kerja kecil yang bersesuaian dengan router trimmer ataupun palm router ni, memang mesin ni boleh deliver. Jadi dia boleh melakukan kerja-kerja seperti mana yang kita anggap sebagai router trimmer So untuk buat kerja-kerja tu tadi tadi tu baru sikit je lah. Jadi memang dia punya motor pun tak panas lah, baru nak warm up je kiranya. So bila saya dah pakai lama nanti saya akan buat review lagi sekali lah untuk bagi tahu jangka masa panjang macam mana. Tapi untuk initial punya preview ni memang ok sangat lah benda ni. Mana-mana tools pun kalau kita habiskan banyak masa untuk cari plug extension ke apa semua tu akan menjadi menyusahkan Jadi kalau katakanlah macam pakai cordless ni, dia akan serba sedikit menyenangkan dan membuatkan kita rasa lagi rajin lah nak buat kerja tu kan. So dia punya router guide ni memang flimsy habis lah. So saya memang tak mengharapkan pakai router guide ni. Biasanya saya akan pakai guide sendirilah. Kalau beli router trimmer ni, saya highly suggest lah beli terus dia punya ni collet dia. So ada yang collet untuk 6mm, untuk 6.35mm. Dia variasi lah. Dia kadang-kadang tu ada yang router bitnya
saiznya 6mm, ada yang saiz yang 6.35 yang true quarter inch so kalau kita beli benda ni dapat mengelakkan daripada benda tu berlaku lah. Takut collect tu dia tak boleh masuk, tak boleh ketat habis ke apa kan. So kita beli collect ni, kalau ada extra pun lagi bagus lah. So tadi saya test tu tadi bit ni, slot bit dengan yang chamfer bit ni. Yang ni saya pakai yang set murahan ni je. Saya memang suggest lah orang biasanya kalau katakanlah nak beli router bit kan, beli asing-asing bila dah tahu yang mana nak lah kan. So macam yang ni saya tahu saya memang ada nak pakai benda ni, jadi saya beli asing yang lebih quality So yang ni sesuai untuk kalau kita nak try dulu macam mana dia punya bentuk dia dalam penggunaan kita. Bila kita dah puas hati nanti, kita boleh beli yang asing-asing yang lebih mahal Biasanya yang lebih mahal ni lebih quality. Untuk router ni sebelum ni pun saya ada pakai router. Saya ada beli router base yang lain-lain so macam kalau katakanlah kita nak pakai yang aftermarketnya router base macam ni, so kalau katakanlah kita pakai yang aftermarket punya ni so ini pun boleh ketat dan sebenarnya pakai yang aftermarket ni dia lagi lagi selesa lah sebab dia ada grip. Dia ada grip dan kalau kita nak adjust pun just longgarkan je dan kita boleh adjust lagi senang bandingkan dengan yang datang sekali dengan dia ni. Yang datang sekali dengan dia ni tengok walaupun nut dia saya dah buka tapi dia sedikit ketat kalau nak masukkan. Jadi kalau pakai aftermarket ni lagi senang. So bolehlah masukkan sekali dalam pembelian. Bila kita beli router ni, kita beli sekali dia punya router base Dia punya router pun kurang gegar so memang kurang sangat gegar dia. Sebelum ni kalau ada tengok video saya yang yang saya buat zero clearance insert untuk table saw Stanley SST 1801 tu kan, yang tu router tu saya beli murah je, corded, tapi bergegar so bila bergegar tu habis bearing untuk mata dia semua tertanggal, and then dia makan lebih daripada sepatutnya. Jadi nasib baik masa tu saya dah ada router lagi satu dah, so saya tukar kepada router table saya tu, tukar kepada router yang tu lah. So dari segi sound pula memang lebih senyap biasalah kalau motor brushless kalau dibandingkan dengan motor brush ni. Kalau saya nak bandingkan dengan yang saya punya router lama ala rigid ni, okay, so yang ni kalau bezakan bunyi dia dia lebih senyap daripada yang pakai kabelnya. Dia lagi bising lagi gegaran dia lebih kurang sama, cumanya ini gegar lebih sikit lah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan yang saya punya cak ayam lama punya tu, yang ni memang gegar habis lah. Dia sampaikan kita nak tekan switch ni pun rasa macam kena current tangan. Ini kalau kita mount dekat router table memang bergegar table tu. Okey, so kesimpulan dia memang baloi beli benda ni. Saya beli benda ni dalam 180 lebih free shipping daripada banggood.com. So link dia saya akan letak dekat bawah. So benda ni memang menyenangkan lagi, memudahkan lagi kerja saya, memendekkan masa. Jadi apa benda yang boleh menyenangkan saya lagi memang saya sukalah. So itu saja kali ni.
So jangan lupa like dan subscribe channel saya. So kita jumpa lain kali. Okay, bye.